Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Hamzun dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan Wisengzo terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan iaitu saya sendiri, Jacqueline Chan Pongkam, S176434, Murni Amira binti Syahid, S176447, Nur Shalina binti Syafi'i Lim, S176462, Nur Syahira binti Haizal, S176441, Nurul Izzian binti Omar, S175629 dan Nurul Ain Nazifah binti Abdul Razif, S176463 akan membentangkan projek kami yang bertajuk Mai Makan, Mudah Selamat Istimewa. Saya mulakan dengan pengenalan kajian. Telah lebih setahun garangan dunia dilanda pandemik COVID-19. Masyarakat kini masih berada dalam proses adaptasi dengan keadaan normal baharu. Situasi pandemik ini juga telah menyebabkan ramai pihak yang terjejas dan antara pihak yang paling banyak terjejas ialah pengusaha restoran dan juga peniaga-peniaga kedai makan. Kini, kedai makan dan restoran hanya mampu menerima tempahan bawa pulang sahaja bagi mengekang penyebaran wabak. Oleh itu, kami telah membangunkan sebuah aplikasi khas yang dinamakan sebagai Mai Makan. Aplikasi ini membolehkan pihak pengusaha makanan menerima pengunjung yang ingin dine-in dan dalam masa yang sama dapat mengawal kapasiti pengunjung pada satu-satu masa, meskipun masih dalam tempoh pandemik. Seterusnya ialah latar belakang. Bermula pada 5 Mac 2021, kerajaan telah mengumumkan kebenaran untuk pengusaha makanan beroperasi bermula pukul 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Namun, kelonggaran yang diberikan ini menyaksikan banyak pelanggaran standard operasi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Antara kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat ialah tidak mengamalkan penjarakan fizikal dan pemakaian topi muka yang tidak mengikut piawaian yang akan menyebabkan mereka akan dikompang oleh pihak penguasa. Oleh itu, dengan adanya aplikasi Mai Makan ini akan membantu pihak pengusaha makanan mengendalikan perniagaan mereka sekaligus dapat membendung penyebaran wabak. Saya teruskan dengan permasalahan kajian. Kajian ini dibuat berdasarkan kepada laporan-laporan akhbar dan juga gambar-gambar yang tular di media sosial. Gambar-gambar yang tular itu pula semuanya menampakkan kegagalan rakyat dalam mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan seperti yang tertera. Bagi merumuskan permasalahan kajian, terdapat 4 persoalan kajian yang timbul, iaitu yang pertama ialah bagaimanakah gambaran umum berlakunya ketidakpatuhan SOP di premis makanan dalam kalangan masyarakat sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Seterusnya ialah punca-punca dan kesan yang akan berlaku sekiranya berlaku ketidakpatuhan SOP ini di premis makanan. Dan yang terakhir ialah cadangan idea baru bagi mengatasi isu ketidakpatuhan SOP di premis makanan dalam kalangan masyarakat sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Pada bahagian gambaran umum ini, kita akan mengetahui secara umum mengenai kewujudan aplikasi Mai Makan. Aplikasi ini diwujudkan ekor reka ketidakpatuhan SOP. Kes COVID-19 semakin meningkat. Pihak MKM telah menetapkan pelbagai kaedah pengawalan dan SOP. Berikutan pandemik ini, premis makanan turut merasai tempias. Namun, premis makanan dibenarkan beroperasi. Hal ini kerana ia merupakan sumber ekonomi. Pihak MKM membenarkan aktiviti dine-in. Namun, kegagalan masyarakat dalam mematuhi SOP menyebabkan kes meningkat. Pihak berkuasa tidak membenarkan aktiviti dine-in, malah hanya dibenarkan untuk take away dengan syarat yang ditetapkan berdasarkan SOP. Baiklah, saya akan teruskan dengan punca-punca ketidakpatuhan SOP. Punca yang pertama adalah masalah kekurangan pekerja di premis makanan. Masalah ini akan menyebabkan tiada pekerja akan menjaga di pintu masuk premis untuk mengingatkan para pelanggan supaya mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Punca yang kedua adalah sikap sesetengah individu yang kurang cakna atau kurang kesedaran mengenai SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Hal ini kerana mereka sudah berasa selesa dengan persekitaran semasa, iaitu ada yang beranggapan mereka sentiasa selamat dan tidak akan dijangkiti oleh wabak pandemik COVID-19 ini. Dan punca yang ketiga adalah pemilik premis makanan tidak mengehadkan jumlah pelanggan pada satu-satu masa. Hal ini dikatakan demikian kerana ada pemilik yang membenarkan sahaja pelanggan masuk walaupun meja yang disediakan di kedai tersebut telah penuh. Berikut adalah gambar SOP di kedai makan.
Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai kesan-kesan ketidakpatuhan SOP di premis makanan dalam kalangan masyarakat. Yang pertama, kesan ketidakpatuhan SOP ini akan membawa kepada penularan wabak dalam kalangan komuniti. Hal ini demikian adalah kerana pemilik premis makanan tersebut tidak mengambil butiran maklumat pelanggan dan juga tidak mengambil suhu pelanggan dan sebagainya. Seterusnya, kesan ketidakpatuhan SOP juga akan dikenakan kompaun terhadap premis makanan dan bukan itu sahaja, terdapat juga premis makanan yang diarahkan tutup di antara 3 hingga 7 hari berdasarkan kesalahan yang dilakukan dan tahap ketidakpatuhan SOP yang telah ditetapkan. Kesan ketidakpatuhan SOP yang seterusnya adalah pendapatan dan juga imej sesebuah premis makanan akan terjejas. Hal ini demikian kerana terdapat sesetengah premis makanan yang tidak mematuhi SOP sehingga akan mengalihkan meja tanpa ada penjarakan sosial. Seterusnya, menjadikan masyarakat yang cakna akan pematuhan SOP ini lebih rela untuk pergi ke kedai lain dan tidak berani untuk mengambil resiko dengan menjejakkan kaki mereka ke premis makanan tersebut. Tindakan yang telah diambil untuk memastikan penularan COVID-19 ini dapat dicegah adalah yang pertama dengan memperkenalkan prosedur standard ataupun SOP. Okey, bagi memastikan penularan COVID-19 ini dapat dicegah, kerajaan telah menetapkan satu peraturan yang membenarkan hanya 4 orang satu meja apabila makan di restoran sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Okey, malah menurut Datuk Sri Ismail Sabri, kapasiti tersebut juga bergantung kepada saiz meja dan pelanggan juga masih perlu untuk mengamal penjarakan fizikal. Walau bagaimanapun, prosedur ini berubah dari masa ke masa mengikut keadaan semasa. Okey, tindakan yang kedua adalah dengan membenarkan perkhidmatan penghantaran makanan ataupun e-hailing. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Sri Ismail Sabri, penghantaran makanan atau e-hailing termasuk bagi restoran makanan segera masih dibenarkan sepanjang tempoh PKP. Okey, malah permintaan yang tinggi terhadap perkhidmatan ini telah membantu para peniaga untuk menjalankan perniagaan mereka sepanjang tempoh PKP. Selain itu juga, dengan menggunakan perkhidmatan ini secara tidak langsung, ia dapat mengurangkan penularan COVID-19 kerana rakyat tidak perlu untuk keluar beratur di restoran-restoran untuk membeli makanan. Hal ini sekaligus dapat memastikan pergerakan rakyat terkawal dan menjadi salah satu kaedah yang selamat untuk membeli barangan serta perkhidmatan yang diperlukan tanpa perlu keluar dari rumah. Untuk mengatasi masalah ini, idea yang telah dicadangkan oleh kumpulan ini adalah untuk memperkenalkan satu aplikasi telefon pintar. My Makan merupakan satu aplikasi untuk membantu para pelanggan membuat pesanan dan menempah tempat duduk di sesebuah premis restoran dengan lebih mudah, dan ini merupakan user interface bagi aplikasi My Makan. Aplikasi ini boleh dimuat turun oleh para pengguna melalui aplikasi Play Store dan Apple Store. Hal ini bagi memastikan setiap pengguna dapat menggunakannya. Tambah lagi, aplikasi ini adalah percuma tanpa perlu membuat sebarang pembayaran, dan ia juga amat mudah untuk digunakan kerana terdapat cara atau kaedah penggunaannya ketika para pengguna memuat turun aplikasi ini. Malah, aplikasi ini juga akan dikemas kini dari semasa ke semasa berkesesuaian dengan keadaan semasa. Terdapat pelbagai kelebihan dan keistimewaan menggunakan aplikasi My Makan ini. Antaranya adalah pelanggan dapat membuat tempahan tempat serta makanan di restoran berkenaan sehari lebih awal sekiranya ingin dine-in di restoran tersebut. Situasi ini akan mempercepatkan proses penghantaran makanan yang dipesan serta proses keluar masuk pelanggan akan lebih teratur dan sistematik. Pelanggan juga mempunyai pilihan sama ada untuk membayar secara online banking atau secara tunai sewaktu membuat tempahan. Hal ini amat memudahkan para pelanggan, terutamanya pelanggan pada masa kini lebih memilih untuk membayar secara atas talian berbanding secara tunai. Tambah lagi, keadaan ini dapat memastikan keadaan di premis berkenaan berada di dalam keadaan terkawal daripada orang ramai, malah dapat mengelakkan kesesakan semasa pembayaran dilakukan. Seterusnya, keadaan di restoran dan premis juga akan akan lebih teratur dan tenang kerana kemudahan yang telah disediakan oleh aplikasi. Keistimewaan yang seterusnya adalah para pelanggan dapat membuat tempahan
di restoran dan di kedai makan yang diingini mereka sebulan lebih awal dari tarikh sekiranya mereka ingin mengadakan sebarang majlis seperti sambutan hari jadi atau sebagainya. Malah, para pelanggan yang membuat tempahan lebih awal akan dapat menikmati pelbagai kelebihan daripada premis restoran tersebut, misalnya seperti tawaran pulangan tunai yang sekaligus dapat menguntungkan para pelanggan. Melalui tempahan yang dibuat dengan lebih awal, ini dapat membantu mengurangkan kesesakan di restoran dan premis makanan yang akan menyebabkan keadaan menjadi lebih sesak dan mungkin akan menyebabkan kepada penularan COVID-19 yang semakin meningkat. Juga, para pelanggan boleh membuat pembayaran melalui transisi pembayaran online iaitu seperti melalui debit atau kredit selain penggunaan e-wallet yang semakin popular pada masa kini. Contohnya seperti Passion e-wallet, Shopee Pay, GrabPay dan sebagainya. Penggunaan aplikasi yang semakin popular dalam kalangan masyarakat ini membawa banyak kelebihan selain dapat menjimatkan masa pelanggan. Hal ini dikatakan demikian kerana para pelanggan hanya perlu mengimbas kod QR di premis dan di restoran berkenaan sewaktu ingin membuat pembayaran. Mereka hanya perlu memastikan mempunyai nilai jumlah yang mencukupi di dalam aplikasi tersebut. My Makan juga menyediakan perkhidmatan penghantaran makanan ke rumah. Para pengguna boleh membuat pesanan makanan melalui aplikasi ini. Perkhidmatan ini telah membantu para peniaga restoran untuk menjalankan perniagaan mereka dengan lancar walaupun negara berada dalam tempoh PKP. Oleh itu, dengan adanya aplikasi ini dapat membantu kerajaan untuk mengurangkan peningkatan COVID-19 dalam masa yang sama dapat membantu peniaga makanan di Malaysia. Peningkatan jualan dalam talian yang pesat turut membantu golongan dalam bidang penghantaran makanan sekaligus dapat meningkatkan ekonomi bersama. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk sentiasa patuh SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan ketika berada di restoran atau premis makanan. Kesimpulannya, bagi memutuskan penularan rantaian pandemik COVID-19, My Makan merupakan satu aplikasi yang harus diperkenalkan kepada masyarakat sebagai langkah berjaga-jaga di restoran untuk mengelakkan masyarakat daripada bersentuhan dan berkomunikasi dengan ramai orang tanpa perlu berbaris hanya untuk memesan makanan. My Makan ini juga mesra pengguna kerana aplikasi ini mudah untuk digunakan oleh masyarakat pada semua peringkat umur. Gadget seperti telefon pintar sudah tentu tidak asing daripada masyarakat. Setiap keluarga sudah pasti memiliki sekurang-kurangnya satu telefon. Secara tidak langsung, My Makan dapat dijadikan sebagai salah satu platform yang mendatangkan kebaikan kepada masyarakat dan negara. Jadi, apa tunggu lagi? Jom dapatkan aplikasi My Makan di mana-mana aplikasi Play Store ataupun App Store. Sekian dan terima kasih.